kita keberkatan pada perhimpunan ini dan sentiasa berada dalam redha Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah maghrib kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Yang Amat Arif, Datuk Abbas Nordin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para malaikat memayung kita berada di halaqah ilmu pada kuliah kali ini, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala sukacita dipersilakan Yang Fadil Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin untuk menyampaikan syarah tentang pengajian tauhid pada malam ini. Dengan segala sukacita dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Puan Nusniati binti Mansur bersama kepimpinan Agama Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi pada malam ini dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita, insya-Allah, dengan barakah majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, dalam kuliah yang lepas, sebelum kita masuk pada hari ini, muka surat 129, siapa yang ada buku, ditanyakan berkaitan dengan sama ada perkara yang baik dan yang buruk itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya oleh Puan Maimunah dalam kuliah yang lepas, sama ada perkara yang berlaku yang baik dan yang buruk itu dua-duanya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu persoalan yang agak payah untuk dijawab. Syukur alhamdulillah pada selepas Jumaat hari ini, selepas Jumaat tadi, saya dikunjungi oleh Tuan Guru Haji Ghazali bin Ahmad ataupun Tuan Guru Babali Sekam daripada wilayah selatan Thailand, mengunjungi pejabat saya. Alhamdulillah, saya sempatlah meraihkan beliau bersama dengan kawan-kawan, dan semasa berbual
masa berbual dengan beliau, sempat saya tanyakan perkara yang berkaitan. Jadi apa yang dijawab oleh Tuan Guru Babali Sekam, kalau siapa yang pernah dengar lah nama beliau, beliau salah seorang Tuan Guru yang sekarang ini agak masyhur lah di selatan Thailand, dan lebih kurang 2 bulan sekali beliau akan ke Malaysia atas jemputan untuk daurah kitab dia, utamanya berkaitan dengan tauhid kitab-kitab tauhid. Dan alhamdulillah saya sempat jugalah sekali-sekala bersama dengan beliau bertafakuh kitab-kitab tauhid. Jadi hadirin hadirat sekalian, berkaitan dengan perbuatan kudrat ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang baik maupun yang buruk. Apa yang dinasihat oleh Tuan Guru Babali Sekam pada petang tadi adalah tidak wajar kita mempertikai perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sama ada baik ataupun buruk, itu adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna kata yang lain, tidak timbul perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu Allah taala redha ataupun tidak. Sebab itu adalah kehendak kudrat dan juga iradat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita kaitkan dengan redha atau tidaknya ialah perbuatan hamba, iaitu perbuatan kita sebagai makhluk. Yang ni yang sepatutnya kita bicara. Apa maksudnya? Memanglah perbuatan yang baik itu perbuatan kita lah, perbuatan hamba yang baik yang tidak bercanggah dengan hukum syarak adalah perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia berlaku dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala perbuatan hamba, perbuatan kita yang tidak yang bercanggah dengan hukum syarak, perbuatan yang tidak yang melakukan maksiat dan sebagainya, adalah semua itu berlaku juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbuatan itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beza. Jadi hadirin hadirat sekalian, apa yang kita boleh ambil kesimpulan ialah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala dalam berlakunya sesuatu perkara itu tidak boleh kita petikai lah. Tidak kita boleh petikai, kerana semua yang berlaku itu semuanya dengan kehendak dan redha Allah, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Umpama yang contoh saya ambil dalam kuliah kita yang lepas, iaitu gempa bumi di Turki. Di Turki, gempa bumi di Turki berlaku. Itu bukan persoalan redha atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala perkara itu berlaku, tetapi persoalannya ialah berlakunya gempa bumi di Turki adalah dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena baca begitu. Yang kita nak bahas, yang kita kena lihat ialah berkaitan dengan perbuatan hamba, perbuatan kita. Sama ada perbuatan taat ataupun perbuatan maksiat. Perbuatan yang taat, perbuatan yang taat adalah perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan taat dan perbuatan maksiat semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Ini akidah kita. Tetapi perbuatan maksiat itu walaupun dengan izin Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beza. Jadi
Saya ingat sedikit pencerahan itu dapat kita ambil faham dan juga kita pegang. Ini pegangan kita, kata Tuan Guru Babadi pada petang tadi. Inilah pegangan kita, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Saya kira dah menjawab sedikit sebanyak persoalan pada minggu lepas. Jadi hadirin hadirat sekalian, pada malam ini kita sambung kuliah kita pada muka surat 129. Siapa yang ada buku, jilid yang pertama, syarah matan Ummul Barahin, karangan asal Al-Imam As-Sanusi, yang disyarah oleh Dr. Yusri Mazlan dan kawan-kawannya. InsyaAllah kita baca matannya dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Fasal yang ketiga iaitu ilmu, sifat ilmu. Wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Yang kesembilan, sifat yang kesembilan. Sifat ilmu yang ini mengetahui, yang bertaalluk dengan sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Wal ilmu, sifat ilmu. Jadi apa beza dua sifat yang lepas ini? Sifat qudrat dan juga sifat iradat. Ada beza di sini berkaitan dengan ta'alluq dia. Jadi dalam sifat qudrat dan iradat, yang ini sifat-sifat ma'ani. Kita dah masuk 7 sifat ma'ani. Sekarang kita masuk sifat yang ketiga dalam sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani yang terdahulu, iaitu kita bicarakan sifat qudrat dan iradat, ta'alluq dia hanyalah kepada perkara-perkara yang mungkin sahaja. Yang ini ta'alluq dia sama ada Allah Ta'ala nak menjadikan ataupun tidak. Ini perkara mungkin. Perkara yang mungkin. Sama ada perkara itu akan berlaku ataupun tidak. Nak dijadikan ke ataupun tidak. Ini mungkin. Termasuklah semualah kita yang berkaitan dengan alam ini. Kejadian-kejadian yang berlaku daripada mula alam ini diciptakan sampailah yaumil qiyamah nanti, sampai hari kiamat nanti. Semuanya yang berlaku adalah semua perkara-perkara yang mungkin. Jadi pelaksanaan qudrat dan iradat, ta'alluq qudrat dan iradat itu hanya dalam perkara-perkara yang mungkin sahaja. Manakala bagi sifat ilmu ini, ta'alluqnya mencakupi ketiga-tiga bahagian, iaitu sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Ini dalam matan tadi. Kita tengok syarah Sifat ma'ani. Kita tengok syarah di bawahnya. Sifat ma'ani yang ketiga iaitu sifat ilmu. Sifat ini bermaksud mengetahui. Nak menunjukkan Allahu Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Hakikat sifat ilmu itu adalah suatu sifat yang dinisbahkan kepada wujud. Wujud Allahu Subhanahu wa ta'ala, maka sifat ilmu itu memang ada sejak qadim lagi. Sifat tersebut ada pada zat Allah Azza wa Jalla yang berta'alluq kepada sesuatu secara menyeluruh, ini terperinci, dan bertepatan dengan hakikat yang sebenar sesuatu itu sejak azali, sejak qadim lagi. Jadi disebut di sini sifat ilmu tadi ini berta'alluq kepada sesuatu secara menyeluruh.
terperinci. Menyeluruh tadi termasuk kepada maksudnya yang 3 cabang tadi. Yang wajib, yang harus, yang mustahil. Saya rasa hadirin hadirat sekalian tak nampak lagi tu. Tak berapa nampak lagi. Macam mana pula pembahagian dia yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Nanti kita selepas kita syarah ni insya-Allah, Nanti kita baca perlahan-lahan, insya-Allah kita faham. Nak faham yang ketiga-tiga ni, kita kena faham dulu yang lepas ni. Yang lepas ini sifat qudrat dan juga sifat iradat, kuasa ataupun kehendak, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha menjadikan, yang maha menciptakan, maha melakukan sesuatu. Itu sifat qudrat. Mengadakan, melakukan, apa lagi, menjadikan. Itu sifat qudrat. Iradat Allah Ta'ala lah yang menentukan. Dia maha berkehendak, dialah yang menentukan. Jadi qudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita bincang dalam dua kuliah yang lepas hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin sahaja. Yang ini perkara yang harus terjadi ataupun tak harus terjadi. Contoh saya beri, yang dulu ni, nak menciptakan makhluk. Harus wajib ke Allah Ta'ala menciptakan makhluk? Tak wajib. Tak wajib. Hukum dia apa? Harus saja. Tak wajib bagi Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Jadi ini dalam perkara mungkin tu. Nak menciptakan, nak mengadakan atau nak menjadikan seseorang makhluk, sesuatu makhluk itu bukan wajib. Nampak dekat situ beza. Tetapi dalam bab ilmu ini, Allah maha mengetahui ini bukan sahaja dalam perkara yang harus, termasuk juga dalam perkara yang wajib dan mustahil. Itu nampak beza dah. Rasa mungkin dah faham sikit-sikit bila saya sebut begitu. Jadi qudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, ta'alluq dia dalam perkara yang harus, yang mungkin sahaja, harus ada ataupun harus tiada. Wajib ke berlaku gempa bumi di Turki? Tak wajib. Harus saja hukum dia. Harus saja hukum dia. Harus tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengulang-ulang gempa bumi di Turki tadi? Harus ke tak harus? Termasuk di Syria. Wajib ke? Tak wajib. Harus sahaja hukum dia. Mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil. Jadi ini yang berkait, itu yang dimaksudkan perkara mungkin. Mungkin boleh jadi berlaku, mungkin tidak berlaku. Jadi ini beza ta'alluq sifat ilmu dengan qudrat dan iradat tadi. Sebab sifat ilmu tadi meliputi semua. Wajib berlaku ke, wajib sesuatu tu terjadi ke ataupun tidak, dalam perkara yang wajib ke ataupun yang mustahil, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Jadi kita tengok syarah ni untuk lebih kita faham. Yang pertama berkaitan dengan yang wajib tadi ni. Bagaimana ta'alluq sifat ilmu yang berta'alluq dengan sekalian yang wajib tadi ni. Sifat ini berta'alluq setiap yang wajib, harus dan mustahil sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam As-Sanusi seperti di bawah. Yang pertama wajib, iaitu perkara yang tidak dapat ditolak oleh akal akan wujudnya. Seperti zat ataupun sifat Allah Azza wa Jalla. Hal ini bermaksud Allah Azza wa Jalla mengetahui bahawa dirinya memiliki zat yang wajib ada.
serta memiliki segala sifat kesempurnaan yang ada pada zatnya. Ini perkara wajib. Ya. Kita baca sekali lagi ya, untuk kita faham ya betul-betul insya-Allah ya. Wajib iaitu setiap perkara yang tidak dapat ditolak oleh akal akan wujudnya. Apa maksud wajib ya? Yang ni kita sebab tu dulu saya telah terangkan dulu 3 hukum ni dalam ilmu tauhid ini. Hukum yang 3, yang ini perkara yang wajib, maknanya wajib akal terima. Ya, yang kedua mustahil, mustahil akal terima. Dan yang ketiga harus, harus akal terima ada atau tak adanya. Ya. 3 hukum. Ya. Bila kita faham 3 hukum ni, mudah kita faham berkaitan dengan ta'alluq ilmu yang berkaitan dengan ketiga-tiga cabang ini. Ya, yang wajib tadi, yang harus dan yang mustahil. Ya. Dari yang pertama ini Imam As-Sanusi kata, wajib ini iaitu setiap perkara yang tidak dapat ditolak oleh akal akan wujudnya seperti zat dan sifat Allah. Ya. Kan dulu kita belajar hukum akal. Ya. Hukum akal, ya, akal tak boleh terima ataupun mustahil akal menerima sesuatu perkara itu terjadi dengan sendiri. Ya, mustahil alam yang begitu indah ini, dunia yang begitu luas ini terjadi dengan sendiri. Maka wajib akal terima mesti ada penciptanya. Dan akal boleh buat kesimpulan bahawa yang menciptakan alam ini, dunia yang begitu luas ini adalah ya suatu kuasa yang maha agung. Ya. Dan akal kita boleh terima bahawa itulah dia ya suatu kuasa yang maha agung yang kita kenali sebagai Tuhan kita. Ya. Bila sebut Tuhan mesti ada zat dia. Ya. Jadi wajib juga akal terima bahawa wujudnya Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini. Mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya. Itu nampak kat situ ya, berkaitan dengan wajib tadi ni ya. Jadi Imam Sanusi menyatakan ta'alluq sifat ilmu ini mestilah maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri tentulah dia mengetahui bahawa dirinya sendiri, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri memiliki zat yang wajib ada serta memiliki segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah tak tahu. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sanusi. Ini perkara contoh ya, perkara wajib yang dibawa oleh Al-Imam As-Sanusi ya. Jadi ilmu sifat ilmu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentulah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri mengetahui akan dirinya. Kita tak tahu hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak tahu ya, tak sampai akal kita ya. Tetapi ta'alluq ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah tentulah ya, zat ataupun diri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang memiliki sifat ilmu, faham dan tahu ya, ia memiliki zat yang wajib al-wujud. Ia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil ya, ada sifat-sifat yang kekurangan ya, yang ada pada zatnya ya. Ingat boleh nampak dah ya, sikit-sikit tu insya-Allah ya. Ini perkara yang wajib ya. Yang kedua iaitu harus ya, ta'alluq sifat ilmu dalam perkara yang harus ya. Iaitu ini berkaitan dengan setiap perkara mungkin ya. Harus iaitu setiap perkara mungkin atau makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hal ini bermaksud Allah Azza wa Jalla mengetahui apa jua perkara yang bersangkut paut dengan hamba-Nya secara terperinci. Ya. Dalam perkara harus pun
ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Semua perkara yang mungkin, sama ada Allah Taala nak menjadikan ataupun tidak, Allah Taala Maha mengetahui, ya. Boleh dapat, ya, insya-Allah, ya. Kemudian yang ketiga, yang mustahil pula, ya. Yang mustahil iaitu perkara yang tidak dapat diterima oleh akal akan adanya atau wujudnya, ya. Seperti anak, isteri, ya, sahabat, handai atau pewaris dan lain-lain bagi Allah. Ni mustahil akal boleh terima, ya. Kalau Allah Ta'ala tu ada anak, maknanya sama macam makhluk, sama macam manusia, mustahil akal boleh terima. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ada pula sahabat handai dia yang membantu dan bermuamalah dengan dia, mustahil akal terima. Itu maksudnya, ya. Sebab akan sama pula macam makhluk, ya. Ada pula pewarisnya, ya. Ini sebab tu kita baca qul huwallahu ahad tu, ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ya. Allah Taala tu tak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Tak ada, ya, mustahil Allah Taala pula ada pewaris, ya, dan juga lain-lain lah yang dinisbahkan dengan Allahu Subhanahu wa taala. Mustahil akal boleh terima. Sebab apa? Bila kalau kita ada kepercayaan bahawa Allah Taala ni ada anak, ada isteri, ada pula orang, ada zat lain pula yang menolongnya, maka samalah dia dengan makhluk, ya. Mustahil lah kalau macam tu, ya. Tak sempurnalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu, sebab dia memerlukan makhluk yang lain, ya. Mustahil. Ini mustahil, ya. Hal ini bermaksud Allah Azza wa Jalla mengetahui bahawa setiap perkara mustahil itu tidak wujud sama sekali. Ini Allah Ta'ala Maha mengetahui dah. Allah Ta'ala Maha mengetahui, dia tak perlukan langsung pun, ya, perkara-perkara yang disebutkan tadi ni, ya. Allah Ta'ala Maha mengetahui bahawa diri ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan anak, tidak memerlukan isteri, tidak memerlukan zat di sampingnya, tidak memerlukan, semua tidak, ya. Ini Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab itu adalah mustahil, ya. Boleh faham, ya, insya-Allah, ya. Kita teruskan, ya, insya-Allah. Sifat ilmu ini berta'alluq dengan ta'alluq inkishaf, iaitu setiap sesuatu tidak tersembunyi daripada ilmu Allah, ya. Inkishaf ni maksudnya apa? Meliputi. Maknanya sesuatu perkara ni tak terlepas satu pun daripada ilmu Allah Azza wa Jalla, ya. Sebab itu, ya, ada ayat Quran ke ataupun dalam pepatah Arab ke ataupun yang sebagainya, ya. Tidak bergerak sesuatu, ya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur daripada pohon dia terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat ada satu kisah ni. Ada satu kisah seorang hamba Allah ni, ya. Dia nak menerangkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat ilmu ni. Maha mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak cerita dalil Quran, hadis semua susah sebab nak bercakap dengan orang bukan Islam, ya. Ini satu kisah yang masyhur juga, ya, dalam bab pengajian ilmu tauhid ni, ya. Jadi diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala agaknya lah, ya, kepada hamba Allah ini, sehingga hamba Allah ni mengatakan, nak menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala ini maha mengetahui. Tidak ada sesuatu perkara pun yang terlepas daripada pandangan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata dia? Dia kata, nak faham mudah saja, dia kata, tidak ada satu, nampak tak, dia kata, daun, daun yang gugur tu, nampak tak daun yang gugur, biarkan
angin bertiup, ya, pokok bergoyang, ya, kemudian daun-daun gugur, ya, daun-daun berguguran. Jadi kata hamba Allah tadi ni, tak ada satu helai pun daun yang gugur tu, dia kata, walaupun daun tu beratus-ratus, beribu-ribu helai gugur ke bumi, ya, tak ada satu helai pun daun yang jatuh ke bumi itu terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang bukan Islam ni dengar perkataan ini, dia merasa takjub, masya-Allah, ya, hebat kan. Masuk meresap ke dalam hati dia. Kalau daun yang apa ni orang tak pandang pun daun ni kan, ya. Orang tak pandang pun biasanya. Tapi bila dibuat misalan begitu, ya, kepada hamba Allah yang bukan Islam ni, masuk meresap ke dalam hati dia sehingga, ya, hamba Allah yang bukan Islam ni tertarik dan masuk Islam hanya kerana perkataan itu sahaja, ya. Nak menunjukkan betapa hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Memang ada sebut dalam Quran kan, betul-betul, ya, contoh ada ayat tapi saya lupa ayatnya, ya. Kisah ni dirakam dalam Quran, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ini yang saya nak terangkan tadi ialah ta'alluq inkishaf, iaitu setiap sesuatu tidak tersembunyi daripada ilmu Allah Azza wa Jalla, ya. Itu maksudnya ta'alluq inkishaf. Ta'alluq ilmu ini iaitu ta'alluq yang menyeluruh tadi, yang disebut tadi, ya. Tidak ada sesuatu pun terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bermaksud Allah Azza wa Jalla mengetahui setiap yang wajib dan yang harus dengan sifat ilmunya secara terperinci, tanpa sebarang halangan. Sedangkan sifat yang mustahil pula Allah Azza wa Jalla mengetahui sejak azali lagi bahawa perkara mustahil itu tidak wujud sama sekali, ya. Jadi dalam bab mustahil ni Allah Ta'ala memang tahu sejak azali lagi, ya. Sejak azali lagi bahawa mustahil perkara itu akan wujud, ya, akan berlaku. Memang tak akan berlaku. Contoh tadi, Allah Ta'ala ada isteri, ya. Takkan ada, mustahil Allah Ta'ala ada isteri. Sejak bila Allah Ta'ala tahu ni? Sejak azali lagi, ya. Mustahil ini, ya. Mustahil berlaku. Mustahil adanya isteri, adanya anak, adanya sahabat, adanya apa lagi, ya, yang dinisbahkan dengan Allahu Subhanahu wa taala. Sebab, ya, dia zat yang tunggal, zat yang wajibal wujud, yang tidak memerlu. Sebab itu yang kita nafikan dalam kalimah syahadah kita tu. Dia kena balik ke situ. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tak ada Tuhan yang mana ni? Ya? Tidak ada Tuhan yang sebanding, tidak ada zat yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ya? Itu kita, waktu kita lafaz la ilaha illallah tu, tu kita nak faham tu. Ya? Baru masuk dalam hati kita. Tak ada, memang tak ada. Illallah, kecuali Allah sahajalah. Ya? Yang zat yang wajib kita sembah. Itulah, ya. Yang lain tak ada. Bila kita faham zikir yang kita lafaz tu, kita faham dalam pengertian tauhid dia yang sebenar, barulah kita insya-Allah kita menghayati, meresap dalam hati kita, ya, betapa kita mengagungkan Tuhan yang satu, ya, tak ada lainnya, tak ada, ya. Insya-Allah, ya. Kita kena bawa ke situ. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Ingat boleh nampak dah tu kan, insya-Allah. Muka surat 131. Sifat ini berta'alluq dengan ta'alluq tanjizi qadim, pelaksanaan yang dahulu, ya, tanjizi qadim, ya. Hal ini bermaksud Allah Azza wa Jalla mengetahui setiap sesuatu sebelum ia dijadikan, ya.
sifat ini tidak berta'alluq dengan saluhi qadim dan juga tanjizi hadis. Ya, ini beza sifat ilmu. Ya, sifat qudrat ada ta'alluq saluhi qadim dan ada ta'alluq tanjizi hadis. Ya. Sifat iradat ada 3 ta'alluq. Ta'alluq saluhi qadim, ada ta'alluq tanjizi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis. Ya, itu sifat iradat. Sifat ilmu hanya berta'alluq dengan ta'alluq saluhi qadim. Ya, ta'alluq tanjizi qadim. Ya, hanya berta'alluq dengan ta'alluq tanjizi qadim. Ya, yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap sesuatu sebelum ia dijadikan. Ya, tidak berta'alluq dengan saluhi qadim. Macam mana kita nak faham saluhi qadim dengan tanjizi hadis tadi ni? Ya, yang ini bukan sifat ilmu, tidak berta'alluq dengan saluhi qadim dan juga tanjizi hadis. Ya, kadang-kadang istilah-istilah ni memeningkan kita. Ya, dalam bab ta'alluq ni istilah-istilah ni memang memeningkan. Ya, dia beginilah. Ya, nak kita faham saluhi qadim dengan tanjizi qadim dengan tanjizi hadis. Ya. Okey. Contoh, ya, besok saya bercadang nak berjumpa dengan seseorang. Ya. Contoh besoklah. Besok saya ada majlis kahwin. Ya. Nak dihadirilah. Ya, maknanya pada hari ini saya berkira-kira, berazam dan juga berkira-kira nak hadir majlis kahwin besok ni. Ya, besok hari Sabtu. Ya. Itu baru apa tu? Maksudnya baru berkira-kira. Berkira-kira maknanya besok nak hadir. Ya. Majlis kahwin. Ini dipanggil saluhi tadi ni. Ya. Saluhi tadi ni maknanya baru berkira-kira. Ya, baru berkira-kira. Ya. Kemudian merancang, betul, ya, merancang. Kemudian besok pagi ni, besok ni kan, sebab majlisnya besok. Besok pergi ke tak pergi, ya? Pergi ke tak pergi ni, jadi pergi ke tak jadi pergi, ya? Baru besok ditentukan, kan? Tak pasti lagi ni besok ni, ya? Jadi itu dipanggil tanjizi qadim tadi, ya? Pelaksanaan yang qadim, tanjizi qadim, ya? Jadi tak tahu lagi, ya? Kemudian bila saya hadir majlis kahwin tu nanti, ya, jika ditakdirkan Allah Ta'ala berlaku, barulah berlaku pelaksanaan tanjizi hadis tadi ni. Ya? Sama macam contoh saya beri masa pasal buat rumah kan, mula-mula merancang. Berkira-kiralah dalam kepala ni nak buat sebuah rumah, ada 5 bilik, ada 3 bilik air. Itu baru berkira-kira, merancang, ya? Berkira-kira, saluhi. Ya? Itu dipanggil saluhi qadim. Ya? Kemudian tanjizi qadim, pelaksanaannya, ya? Baru diturunkan dalam bentuk pelan rumah kan. Rumah tak buat lagi, ya? Rumah tak buat lagi, baru pelan. Lukislah pelan macam mana bentuk rumah tadi ni, 5 bilik, 3 bilik air, dapur luas macam mana, ruang tamu luas macam mana. Rumah dah buat ke belum? Belum. Itu dipanggil tanjizi qadim, ya? Pelaksanaan yang qadim, ya? Seolah-olah begitulah, nak bagi faham
Bila buat rumah yang sebenar, barulah berlaku tanjizi hadis, pelaksanaan yang baru tu. Itulah kejadian yang sebenar yang berlaku. Ya, jadi begitu. Ya. Cuma di sini hadirin hadirat sekalian, dalam bab ta'alluq sifat ilmu tadi ni, ya, maknanya sifat ilmu tadi berta'alluq dengan ta'alluq tanjizi qadim. Ya. Memang Allah dah tahu dah tadi ni. Dah letak dalam pelan dia tadi ni. Pelan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah tahu dah nak buat rumah, orang ni nak buat rumah begini. Nak berlaku gempa bumi, ya, sekian hari bulan, berapa kuat gempa bumi, berapa ramai mati, berapa banyak rumah jatuh, bangunan runtuh, semuanya apa? Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bila berlakunya, ya, tanjizi qadim, pelaksanaan yang dulu dah, ya, yang qadim tu sejak azali lagi Allah Taala dah pelaksanaannya yang dahulu dah berlaku dah sebenarnya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semua dah Allah Taala dah tahu dah sejak azali lagi. Ya. Cuma berlakunya kemudianlah, ya. Tetapi ilmu Allah tadi ni ta'alluq tanjizi qadim. Sejak qadim lagi, sejak azali lagi Allah dah Ta'ala dah tahu dah. Ya. Kita pun tak tahu lagi nasib kita, tapi Allah dah tahu dah. Allah dah tahu dah kita ni di hujung hayat kita macam mana, ya. Kita ni bekerja sampai umur berapa, sempat ke tidak pencen, ya, sempat ke tidak terima menantu, ya, sempat ke tidak menimang cucu, semuanya dalam ilmu Allah sejak bila? Sejak azali tadi. Ini dia panggil ta'alluq tanjizi qadim, ya. Sifat ilmu ini tidak berta'alluq dengan saluhi qadim. Maknanya apa? Memang tak berta'alluq dengan saluhi qadim, sebab Allah Ta'ala tu tak perlu berkira-kira dah. Sebab dia memang dah tahu dah. Itu maksudnya. Faham, ya? Boleh nampaklah kat situ. Ya? Sebab saya sebut tadi kan, berkira-kira tadi ni. Saluhi qadim tadi berkira-kira. Ya? Jadi tidak perlu dah. Memang Allah Ta'ala dah tahu. Ya? Dan juga tidak berta'alluq dengan tanjizi hadis. Ya? Memang Allah Ta'ala dah tahu dah daripada azali lagi. Jadi tak perlu baru berlaku baru ni. Adakah Allah Ta'ala tahu berlaku gempa bumi baru ni yang berlaku ni? Tak. Itu maksudnya. Ya, tidak berta'alluq dengan tanjizi hadis. Bukan ilmu Allah Ta'ala tadi, bukannya dia baru tahu bila berlaku tu, tidak. Itu maksudnya. Ya. Jadi tidak berta'alluq dengan saluhi qadim, juga tidak berta'alluq dengan tanjizi hadis. Ya. Bukan berkira-kira yang dulu, yang qadim, bukan juga ilmu Allah Ta'ala ni baru tahu bila baru berlaku ni baru Allah Ta'ala tahu, tidak. Kedua-duanya tidak. Nampak, ya? Kat situ kita fahamnya. Ya, yang kita fahamnya maknanya Allah Ta'ala sejak qadim lagi dah tahu dah. Ya, tanjizi, pelaksanaannya sejak azali lagi Allah Ta'ala dah tahu dah. Ya, dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala semuanya tak terlepas. Ya. Boleh, okey. Ingat, boleh faham dah tu kot, ya, boleh nampak dah, ya, bila saya terang tadi tu. Maka jikalau sifat ilmu Allah Azza wa Jalla ini berta'alluq dengan kedua ta'alluq tersebut, ia akan membawa kepada sifat jahil, ya. Alhamdulillah ramai faham tu, ya. Ada yang jawab dalam bahasa Arab ni, fahimna ni, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya. Jadi sebab itu dalam hurai ini disebut jikalau sifat ilmu Allah Azza wa Jalla ini berta'alluq dengan kedua ta'alluq tadi ni, ya, dalam perkiraan tadi dan juga dalam pelaksanaan yang baharu, maka ia membawa pada sifat jahil, ya.
Takkanlah baru bila gempa bumi ni baru ni berlaku baru Allah Taala tahu, mustahil. Mustahil, itu jahil, ya. Mustahil. Bahkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu sejak azali lagi, ya. Hal ini kerana maksud soluhi itu adalah kejadian sesuatu makhluk tidak ditentukan secara tafsil terperinci, ya, baru merancang tadi ni, ya. Manakala pemahaman terhadap tanjizi hadis pada sifat ilmu pula bermaksud Allah Ta'ala mengetahui tentang makhluk tersebut hanya setelah dijadikan, ataupun pada hari kejadian, mustahil. Maka hal ini adalah mustahil, ya. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan, ya, Allah Ta'ala bukakan, ya, kefahaman kepada kita, insyaAllah, ya. Apa dalil dia? Ya, dalil dia muka surat 131 tu, ya. Dalil bagi sifat ilmu Allah Azza wa Jalla, dalil daripada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya, dalam surah An-Nisa, wallahu bikulli syai'in alim. Dan yang bermaksud, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, ya. Tiap-tiap sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim, ya. Siapa yang belajar bahasa Arab ni, dia faham ni, ya, apa maksud kullu tu, ya. Tiap-tiap, ya. Bila maksud kullu tiap-tiap ni maknanya tak terlepas satu pun. Bukan kita faham tiap-tiap dalam bahasa Malaysia kita ni, ya. Kalau sikit saya bagi contohlah. Tiap-tiap hari seorang tu dia cakap, seorang hamba Allah ni bercakap, tiap-tiap hari dia bangun pukul 5 pagi. Kan? Seorang hamba Allah ni cakap, tiap-tiap hari dia bangun pukul 5 pagi. Adakah memang tiap-tiap hari dia bangun pukul 5 pagi? Ada tak kemungkinan ada satu hari dia bangun pukul 5 minit, ataupun pukul terlajak sampai pukul 5:30, ya? Tu tiap-tiap kita ni, ya? Ada kan? Tak mustahil begitu, ya? Itu tiap-tiap yang kita faham. Tetapi perkataan bahasa Arab, wallahu bikulli syai'in alim, tiap-tiap sesuatu ni tak terlepas satu pun. Ni, ya. Siapa orang mengaji bahasa Arab, dia faham ni, ya. Ni istimewanya bahasa Arab ni, ya. Banding dengan kita cakap Melayu ni, ya. Walaupun kita sebut juga tiap-tiap tu, ya. Wallahu a'lam, ya. Kita tengok pula dalil hadis, ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dah hampir pukul 9 ni, tak apa, kita ada masa lagi, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghaira wahidin min man ahsaha dakhala al-jannah wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini sambung panjang, ni Asmaul Husna lah, ya. Hadis yang berkaitan dengan Asmaul Husna, ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama, iaitu 100 kurang 1, 99 nama, ya. Sesiapa yang menghitungnya, menghafaz, nescaya dia akan masuk syurga. 99 nama Allah yang disebut dalam Al-Quran, ya. Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya, ya. Ini Al-Asmaul Husna ni, ya. Hadis ni menyebutkan, dalam hadis ni 99 nama Allah, ya, yang kita lagukan, yang dilagukan dan dinasyidkan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita ni, ya. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tu kan, sampailah, ya,
sampai akhir, ya. Ni hadis ni panjang, saya ingat saya tak perlu baca lah, ya. Ini 99 nama Allah, ya. Jadi ini hadis yang nak menunjukkan, sebab dalam al-asmaul husna tadi ni banyak nama-nama Allah yang nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat alim, bersifat maha mengetahui, ya. Wal alimul, ya. Yang maha mengetahui, ya. Jadi itu hadis sebagai dalil, ya, yang nak menunjukkan sifat ilmu Allahu Subhanahu wa taala, ya. Banyak lagi lah, ya, dalam ni yang kita boleh bacalah hadis ni, ya, yang panjang ni, ya. Kita boleh juga semak, ya, makna-makna 99 nama Allah, ya. Termasuklah al-musawwir, ya, yang apa ni, musawwir ni apa, yang nak menggambarkan ataupun menciptakan, ya. Tentulah dengan ilmu, ya. Kemudian ijma', ya. Ijma', golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu bersifat ilmu, ya, maha mengetahui. Ini ijma', ya. Dalil ijma' maknanya tak ada pertikaian lah, ya, di kalangan para ulama, ya. Kemudian tanbihun, peringatan. Sikit lagi, ya, ingat kita boleh habiskan untuk sifat ilmu ni pada malam ni. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu kejadian itu dengan sifat kudrat dan menentukan keadaan, sifat, kedudukan dan sebagainya dengan sifat iradat. Hal ini bermaksud Allah Azza wa Jalla berkuasa menciptakan sesuatu mengikut kehendaknya yang qadim lagi azali. Dalam masa yang sama, segala ciptaan Allah itu tertakluk di dalam ilmu Allah yang telah diketahuinya sejak azali lagi. Dia balik, dia hurai balik, peringatan tanbihun ni, dia nak hurai macam mana sebenarnya kudrat, iradat, ilmu ni saling kait mengait. Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu, ya, nak mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu, itu sifat kudrat, ya. Sifat kudrat ini Allah Ta'ala nak mengadakan sesuatu tadi ni, ya, dengan Allah Ta'ala berkehendak dan juga menentukan, ya, nak jadikan sesuatu makhluk, ya, besar dia, tinggi dia, ya, nak jadikan ni kuasa kudrat, ya, nak menentukan besar, tinggi dia berapa, ya, luas dia berapa, ya, itu iradat, ya. Nak menentukan, ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu iradatnya. Kemudian dah tentulah berkait dengan ilmu, ya. Takkan Allah Ta'ala tak tahu dia nak jadikan sesuatu makhluk tu besar mana, tingginya berapa. Itu sifat ilmu. Kan dia saing kait mengait, ya, 3 sifat tadi ni, ya. Ni yang nak disebutkan dalam peringatan ini, ya. Hal ini bermaksud Allah Ta'ala berkuasa menciptakan sesuatu mengikut kehendaknya, iradatnya yang qadim lagi azali, ya. Dalam masa yang sama, ciptaan Allah itu tertakluk di dalam ilmu Allah Azza wa Jalla yang telah diketahuinya sejak azali lagi. Kesimpulan, wajib bagi setiap mukallaf yang meyakini bahawa Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat ilmu. Sifat ilmu ini bertakluk dengan setiap yang wajib, harus dan mustahil, ya. Tidak ada sesuatu pun yang kita nak fahamnya, tak ada sesuatu pun yang berlaku dalam dunia ini, ya, sama ada depan mata ke, di belakang ke, tersembunyi ke, di tengah orang ramai ke, ya, di dalam lautan ke, di atas langit ke, semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta di dalam gua sendiri pun, ya, semuanya berlaku, ya, dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Bila kita faham ni maknanya apa, ya, bila kita bertauhid dengan sifat ilmu ini, maknanya kita tak terlepas daripada, ya, pandangan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham begitu, maknanya apa?
Mudah-mudahan kita sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita faham Allah Taala tahu apa yang kita buat, tak boleh nak selindung, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak macam mana kita nak melawan ataupun menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah insya-Allah bila kita faham sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pegangan tauhid kita ini membantu kita menjadi azam kepada kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat sekalian, dah pukul 9.06 saya kira ada satu lagi kuliah selepas ni. Jadi saya kira saya berhenti di situ dahulu. Segala yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Segala kelemahan adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah maghrib kita berjalan dengan lancar. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh Yang Amat Arif Datuk. Moga semua jemaah dapat memahami hukum-hukum tauhid yang disampaikan ini. Moga ilmu ini menjadi pegangan kita untuk menambah keiman kita. Setiap suatu kejadian yang berlaku di langit dan bumi adalah di dalam Allah. Allah Maha mengetahui yang wajib, yang harus dan yang mustahil semua. Tak berapa dengar pengacara disebut. Oh, tak dengar saya. Boleh apa? Okey. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Datuk. Terima kasih Jen'ad. Terima kasih semua jemaah. Saya Gemenur Iman memohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita pada malam ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Datuk membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.